dia boleh dibagi kepada 3 pula, iaitu usuluddin, fiqh ataupun syariat, tasawuf. Usuluddin, fiqh, tasawuf. Usuluddin, fiqh, tasawuf. Sebab itulah untuk kita dapat menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya, ketiga-tiga ilmu ini mesti kita belajar, ketiga-tiga ilmu ini mesti faham, dan ketiga-tiga ilmu ini mesti kita amalkan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang yang berakidah, berusuluddin, orang yang berfiqh, dan orang bertasawuf. Jangan kita melaksanakan Islam di bidang tasawuf saja tanpa fiqh. Jangan hanya fiqh saja tanpa akidah. Jangan hanya cukup akidah saja tanpa fiqh, tanpa tasawuf. Ketiga-tiga mesti dipelajari, ketiga-tiga mesti dipaham, ketiga-tiga mesti dilaksanakan. Barulah menjadi mukmin yang sempurna ataupun menjadi orang yang muttaqi, orang yang bertakwa. Saudara-saudari para hadirin yang sekalian, sikit lagi. Kalau seorang itu setelah dia berakidah, akidahnya sah, akidahnya tepat dan betul, kemudian al-wafa'u bil ahdi, segala suruhan Allah itu dilaksanakan sungguh-sungguh, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Istinabul haddi, segala larangan Allah sama ada yang haram maupun yang makruh, dia jauhkan sungguh-sungguh. Di samping itu, dia buat itu adalah kerana perintah Allah, kerana Allah, lizatillah. Inilah yang dikatakan golongan muqarrabin, orang yang sangat hampir kepada Allah, mukmin yang sangat hampir kepada Allah. Itu yang kata muqarrabin tu, seperti para rasul-rasul, para anbiya-anbiya, dan para aulia Allah. Golongan yang kedua, selepas dia berakidah, akidahnya betul, akidahnya sah, tepat akidah dia, al-wafa'u bil ahdi, segala perintah Allah dibuat, yang fardu, yang sunat dibuatlah sikit-sikit. Istinabul haddi, sebahagian besar ditinggalkan, tapi masih lagi buat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil masih lagi terlibat, tak dapat elak. Artinya kebajikannya lebih besar daripada kejahatannya. Inilah yang dikatakan mukmin yang salihin, golongan orang yang salih. Ini golongan orang yang salih. Jadi orang yang salih itu mesti buat dosa, tapi dosa-dosa kecil yang sangat terbatas. Golongan muqarrabin, hebat, bighairi hisab, dia terus saja lompat ke syurga, tak banyak hisab. Tapi golongan yang salih ini tadi, atau dengan istilah yang lain, walaupun istilahnya berlain-lain, tapi hakikatnya sama, yang kita dapat di Al-Quran, selain disebutkan golongan yang salih ini sebagai orang yang salih, golongan al-faizun, orang yang mendapat kejayaan ataupun kemenangan. Al-muflihun, golongan al-muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Ataupun dikatakan golongan ashabul yamin, golongan kanan. Mereka suratan yang besok di akhirat diberi sebelah kanan. Sama ada dikatakan ashabul yamin ke, al-faizun ke, al-muflihun ke, orang salih ke, sama saja. Golongannya sama, yang sama. Cuma istilah nama saja berlain-lainan. Jadi kalau seorang itu akidahnya betul, segala perintah suruh dari Allah yang perlu dibuat semua tak ditinggal, yang sunat dibuat ala kadar. Kemudian yang haram sebahagian besar ditinggalkan, tapi masih lagi dia melanggar dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil masih lagi dibuat. Jadi bagaimanapun kebajikannya lebih banyak, lebih menonjol daripada kejahatannya. Ini adalah golongan as-salihin, golongan al-faizun, golongan al-muflihun ataupun ashabul yamin. Golongan orang yang salih ini tadi, mukmin yang salih ini tadi, dia tidak masuk neraka juga, tak, selamat daripada neraka. Cuma berbeza dengan golongan muqarrabin, mereka kena hisab, kena periksa. Katalah golongan as-salihun walaupun tidak masuk neraka, kalau dia kena hisab, tertahan 1 hari cukup. 1 hari di akhirat. Kalau 1 hari di akhirat, ukuran dunia ka alfi sanatim mimma ta'udun, sama lamanya dengan 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tak larat. Walaupun selamat di neraka, kalau 1 hari sana sama dengan 1000 tahun di sini, satu penderitaan juga. Jadi golongan as-salih, golongan
salihin ini tadi, golongan al-muflihun, al-faizin, golongan ashabul yamin ni tak masuk ke neraka, cuma lambat ke syurga kerana dia kena hisap, kena peksa. Kalau kita boleh jadi golongan ini pun boleh tahan lah, walaupun lambat ke syurga kena hisap, pokoknya yang jatuh ke neraka. Nak jadi orang yang salih pun susah ni, susah. Golongan yang ketiga, akidahnya sah, betul, tepat. Al-wafa'u bil ahdinya, yang tabunya kadang buat, kadang tidak. Kalau buat pun tak khusyuk. Ijtinabul hadinya, perkara haram banyak dibuat. Dia main langgar saja. Jadi maksiat lebih banyak. Perintah suruh cuai, buat juga tapi cuai. Perintah larang tak cuai, buat sungguh-sungguh. Ini yang dikatakan golongan asin ataupun fasikin, golongan yang durhaka kepada Allah ataupun golongan yang fasik. Atau dengan kata-kata yang lain, golongan ashabus shimal, golongan kiri. Rupa di akhiratnya ada golong kanan, ada golong kiri macam di dunia ya. Golong kanan ada, golong kiri ada, golong kiri komunis. Golong kanan yang terima dasar demokrasi. Yang mau berjuang secara evolusi. Golong kiri ini dia nak main revolusi saja. Rupanya di dunia ini ada kanan, ada kiri, di akhirat pun ada golong kanan, ada golong kiri. Jadi golongan ashabus shimal ni, golongan kiri ni, golongan asin ni tadi, durhaka ni, golongan yang fasik ni, yang mana kejahatan yang lebih berat daripada kebaikannya ataupun kebajikannya, dia terjun ke neraka dulu, tapi tidak kekal. Dia masuk neraka dulu, cuma tidak kekal. Dia masuk dalam neraka, lamanya sejauh mana keingkaran dan kemungkaran yang dia buat. Lepas itu ada pulang ni ke syurga. Kenapa? Akidahnya betul, usuluddinnya betul, rukun imannya betul. Jadi orang fasik, orang yang durhaka kepada Allah ataupun yang kata-kata lain, golongan ashabus shimal ini masuk neraka dulu, cuma tak kekal. Selepas itu ada pulang ke syurga. Golongan yang keempat, golongan yang ada keraguan dalam hati, ada syak dalam hati, tak kiralah kepada Allah. Golongan yang dicelah oleh salah satu tadi, jahil ke, syak ke, zan ke, waham. Dalam hatinya ada syak ataupun azan, ada waham. Orang tahu tak tahu, dia tahu dan Allah tahu. Apa yang disyakkan itu, apa yang dizankan itu, apa yang diwahamkan itu, sama ada terhadap Allah ke, terhadap Rasul ke, terhadap kitab-kitab ke, malaikat yang lain, tak kiralah mana satu. Dia saja yang tahu. Allah lebih-lebih tahu, orang ramai tak tahu. Kemudian al-wafa'u bil ahdi, sikit sebanyak buat juga. Setiap tidak hari Jumaat datang juga sembahyang Jumaat. Paling-paling tidak setahun 2 kali datang je ke masjid hari raya. Paling tidak. Tapi ada kecacatan dalam hati, kita tak tahu. Tak tahu. Ini yang katakan golongan munafik. Golongan munafik. Golongan munafik ni hakikatnya kafir. Cuma tak boleh disebut kafir sebab kita tak tahu. Allah yang tahu. Diri orang tu tahu. Sebab dia tahu apa yang disebut dalam hatinya. Sebab tarikh munafik itu atau tarikh nifak itu dalam kitab dia katakan begini. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Melahirkan suasana Islam, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Syak itu terhadap akidah, terhadap rukun iman, yang mana satu? Kufur. Zan pun kufur, waham pun kufur. Cuma yang waham, yang syak, yang zan dia saja tahu. Itu juga Allah lebih-lebih tahu, orang lain tak tahu. Nampaknya ini Islam, dia mengaku Islam, sekali-sekali datang ke masjid, kadang-kadang dia menerima juga, tetapi ada benda kecacatan dalam hati. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, melahirkan suasana Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka ini daripada golongan munafik. Orang munafik ini hakikatnya kafir, cuma tidak boleh disebut kafir kerana kita tak tahu. Allah saja yang mengetahui, tapi hakikatnya kafir. Kalau dia masuk, kalau dia terjun ke neraka dan kekal abadi dalam neraka.